Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kepada kami akan membentangkan tugasan yang ketiga bagi kursus BMMB 3163, Kebudayaan Kebangsaan, iaitu tugasan pembentangan kumpulan dengan tajuk Perkembangan dan Perubahan Budaya Melayu sebelum dan selepas menerima pengaruh asing. Pembentangan ini akan dibentangkan oleh Syukri bin Ahmad Rasul-Zaini, Raja Ahmad Daniel bin Raja Ahmad Azri, dan juga Muhammad Syafiq Firdaus bin Muhammad Syaufi. Okay. Berikut merupakan isi kandungan pembentangan ini. Yang pertama, pengenalan. Yang kedua, pengaruh asing. Yang ketiga, daripada aspek sosiopolitik. Yang keempat, aspek sosiobudaya. Dan yang kelima, aspek sosioekonomi. Dan yang terakhir, bahagian rumusan. Baiklah, untuk pengenalan, budaya merupakan keperluan masyarakat untuk mengatur hidupnya dari aspek pemikiran dan tingkah lakunya. Budaya dalam masyarakat boleh berubah seiring dengan peredaran masa yang membuka peluang pada pengaruh-pengaruh yang datang dari luar ruang budaya masyarakat. Menurut IBIT pada tahun 2006, pengaruh asing membawa perubahan dari segi aspek sosiopolitik, sosiobudaya dan juga sosioekonomi. Budaya Melayu telah menerima pengaruh asing dari aspek sosiopolitik, sosiobudaya dan sosioekonomi. Baiklah, kita lihat pada bahagian yang pertama, iaitu aspek sosiopolitik. Baiklah, budaya Melayu telah menerima pengaruh Hindu atau Buddha menerusi sistem beraja. Gelaran raja merupakan gelaran untuk ketua pemerintah. Di bawahnya, kerabat diraja dan pembesar termasuk ahli agama iaitu Brahmin, rakyat dan juga hamba. Dalam hal ini, raja berkuasa mutlak. Perintah raja adalah undang-undang yang wajib dilaksanakan. Sekiranya melanggar perintah, makna mendahaka ataupun tidak akan diampunkan oleh raja. Raja perlu adil terhadap golongan yang diperintah. Selanjutnya, raja dianggap bayangan Tuhan menggunakan unsur mitos untuk menguatkan kedudukan raja. Ada istiadat pendabalan raja oleh golongan Brahmin bagi mengukuhkan kedaulatan. Menggunakan konsep order kosmos, iaitu alam semesta. Sebagai contoh, Raja Suryavarman II membina Angkor Wat. Raja juga dibantu oleh pembesar, iaitu yang terdiri daripada pegawai, tentera dan juga hakim. Dan setiap daerah terdapat pembesar daerah dan juga gubernur. Golongan Brahmin berperanan penting dalam upacara keagamaan. Seterusnya, muncul konsep Dewa Raja, iaitu raja dianggap suci dan mulia, yang berasal daripada keturunan Dewa Siva atau Vishnu, atau Dewa Buddha Mahayana. Raja bukan sahaja perlu ditaati, tapi juga perlu disembah. Raja adalah berdaulat dan tidak boleh ditentang sama sekali. Adat di istana adalah mengikuti adat Hindu, seperti adat menyembah, sujud, dan penggunaan bahasa istana dan juga gelaran kepada raja seperti Maharaja, Mahamulia dan sebagainya. Kewujudan sistem kasta telah memisahkan golongan raja, para bangsawan dan golongan agama dan juga rakyat jelata. Seterusnya, pengaruh Arab. Budaya Melayu juga menerima pengaruh Arab, iaitu menyerupai era Abbasiyah. Walau bagaimanapun, perubahan-perubahan dasar dalam politik tetap dilakukan oleh Islam, di mana Islam telah memberi input dalam mencorakkan politik keislaman dalam sistem Kesultanan Melayu Melaka, iaitu dengan wujudnya hukum kanun Melaka yang meliputi jenayah, muamalah, kekeluargaan dan lain-lain, menggunakan hukum Islam, akal dan juga adat. Seterusnya, munculnya jawatan mufti sebagai guru agama di istana. Sistem kasta iaitu kelas juga tidak diamalkan. Islam menyamakan semua darjat manusia yang mementingkan iman sahaja. Seterusnya, budaya Melayu juga menerima pengaruh Islam, iaitu dari aspek pentadbiran, konsep daulat dan juga bahagian perundangan. Kita lihat yang pertama, bahagian pentadbiran, iaitu sebelum kedatangan Islam, sistem pemerintahan bercorak
institusi pemerintahan beraja yang diamalkan oleh pengaruh Hindu tadi dipengaruhi oleh tradisi Hindu-Buddha, iaitu konsep Dewa Raja. Kedatangan Islam mengubah corak institusi raja kepada institusi kesultanan. Istilah sultan dalam Islam dipanggil Zilullah fil alam dan Zilullah fil ard, iaitu bayangan Allah di muka bumi. Gelaran pemimpin iaitu Khalifatul Mukminin, yang bermaksud pemimpin yang mukmin. Okay. Tokoh Islam seperti Iskandar Zulkarnain mula dirujuk sebagai asas nasab keturunan sultan, iaitu yang dirujuk sebagai institusi berdasarkan pewarisan. Sultan menjadi kuasa tertinggi dalam pemerintahan dan juga pentadbiran. Sistem kesultanan di Negeri Sembilan berdasarkan adat patih, manakala negeri Melayu yang lain mengamalkan adat Temenggung, iaitu kuasa tinggi terletak kepada sultan. Dalam pada itu, sultan dibantu oleh Temenggung, iaitu ketua pasukan keselamatan, bendahara, penasihat utama kepada sultan, laksamana, iaitu ketua angkatan tentera, dan Syah Bandar yang menguruskan pentadbiran pelabuhan dan juga terlibat dalam perdagangan asing. Seterusnya, kita beralih kepada konsep daulat, iaitu perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab, iaitu daulah, yang bermaksud kuasa atau kerajaan. Juga merupakan lambang kepada seorang raja yang memerintah, mempunyai kuasa tertentu, bermakna sesiapa sahaja yang melanggar arahannya atau derhaka akan menerima tulah, iaitu akibat. Mengangkat kedudukan sultan ke tahap yang lebih tinggi dan menimbulkan penghormatan rakyat. Dan konsep daulat juga telah mewujudkan pelbagai adat istiadat untuk memperkukuhkan lagi konsep ini, seperti melalui pakaian, bahasa, tingkah laku dan sebagainya. Pengaruh Islam juga terlibat dalam perundangan, iaitu sistem perundangan bertujuan untuk menjamin keharmonian dalam sesebuah masyarakat. Peraturan tingkah laku ini membawa kepada perubahan undang-undang. Undang-undang ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama, undang-undang bertulis yang ditulis untuk tujuan rujukan, dan yang kedua, undang-undang tidak bertulis, tidak dicatat namun dihafal oleh ketua adat. Undang-undang bertulis terbahagi pula kepada dua, iaitu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Seterusnya, zaman selepas Kesultanan Melayu Melaka, iaitu Undang-Undang Pahang, Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Perak dan juga Undang-Undang Johor. Pada mulanya, sebelum kedatangan Islam, orang Melayu berpegang pada perundangan yang berasaskan tradisi Hindu-Buddha. Hukum Kanun Manu menetapkan jenis hukuman berdasarkan kelas seseorang. Kedatangan Islam telah mengembangkan undang-undang bertulis dan mengubah konsep agama Islam. Sebagai contoh, sultan dikecualikan daripada tindakan undang-undang. Ini telah melambangkan kedudukan raja sebagai kuasa tertinggi. Seterusnya, undang-undang tidak bertulis, iaitu terbahagi kepada dua. Yang pertama, adat pepatih dan juga yang kedua, adat temenggung. Kita lihat satu persatu. Pengasas adat pepatih ialah Datuk Pepatih Nas Batang. Manakala bagi adat temenggung, Datuk Ketumanggungan. Adat pepatih berasal daripada Pagar Ruyung Sumatera, manakala adat temenggung berasal daripada Palembang, Sumatera. Negeri yang mengamalkan adat pepatih ialah Negeri Sembilan dan juga Nanning. Manakala adat temenggung, semua negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan dan juga Nanning. Dari segi aspek nasab keturunan bersifat matrilineal, iaitu mementingkan jurai sebelah ibu, manakala nasab keturunan adat temenggung bersifat parilineal, iaitu mementingkan jurai belah bapa. Dari segi pembahagian harta, anak perempuan diberikan hak untuk mewarisi harta, manakala adat temenggung, anak lelaki diberikan hak mewarisi harta yang bertepatan dengan hukum faraid dalam Islam. Untuk bahagian kuasa pentadbiran,
Musyawarah merupakan asas kepada pentadbiran dan penyelesaian masalah. Bersifat demokrasi, iaitu kuasa tidak fokus pada ketua atas sahaja. Terdiri daripada anak buah, buah pak, lembaga, undang dan Yang Tuan. Itu untuk bahagian adat patih. Bagi bahagian adat Temenggung, bersifat autokrasi, iaitu kumpulan kuasa berfokus pada pemerintahan atasan sahaja. Contoh, hanya raja mempunyai kuasa mutlak untuk memerintah. Seterusnya, soal perkahwinan. Bagi adat patih, tidak dibenarkan berkahwin dengan suku yang sama. Manakala adat Temenggung bebas untuk berkahwin dengan pilihan sendiri selagi mana tidak melanggar hukum syariat Islam. Dari segi hukuman, berbentuk pemulihan. Manakala adat Temenggung lebih berbentuk kepada pembalasan. Selain itu, budaya Melayu juga menerima pengaruh Barat, iaitu Barat telah menggunakan sistem demokrasi dan sistem ini telah menghapuskan sistem feudal Melayu, iaitu pemerintahan beraja. Demokrasi ini sebenarnya telah mengehadkan kuasa sultan atau raja yang mana sebelum ni mereka adalah pemerintah mutlak dan berada di kedudukan atas dalam pentadbiran negeri masing-masing. Demokrasi mempunyai pelbagai jenis. Antaranya yang kita sedia maklum ialah demokrasi berparlimen, demokrasi terpimpin, demokrasi proletar, demokrasi liberal dan lain-lain lagi. Di Malaysia, negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen. Apa yang dimaksudkan dengan demokrasi berparlimen? Malaysia telah mengamalkan demokrasi berparlimen sejak mendapat kemerdekaan daripada British. Diamalkan di bawah pentadbiran raja berperlembagaan, iaitu kedaulatan dan keputusan negara mesti dibuat oleh rakyat dengan menggunakan suara majoriti yang memilih untuk melakukan sesuatu keputusan. Berikut merupakan proses pilihan raya, iaitu bermula dengan parlimen dibubarkan, urit pilihan raya dikeluarkan, penamaan calon, kempen, kertas undi dikembalikan sebelum waktu pengundian ditutup, undi awal, dan yang terakhir pengundian, penjumlahan rasmi undi dan juga pengumuman keputusan. Malaysia diketuai oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang mengikut sistem giliran daripada 9 Sultan Negeri Melayu untuk berkhidmat selama 5 tahun sebagai Ketua Negara dan Pemerintah Tinggi Angkatan Tentera Malaysia. Yang di-Pertuan Agong memegang kuasa ke atas sistem perundangan, ketenteraan, agama Islam, pentadbiran, kehakiman dan sebagainya. Peruntukan ini terkandung dalam Perlembagaan Negara Malaysia sejak mula-mula diperkenalkan setelah Malaysia mendapat kemerdekaan menerusi Kerajaan British. Baiklah, pembentangan ini akan dibentangkan oleh pembentang selanjutnya. Baiklah, saya akan sambung bagi bahagian aspek sosio-budaya. Sosio-budaya Melayu sebelum menerima pengaruh, iaitu pada awalnya Tanah Melayu ini mengamalkan kepercayaan animisme, iaitu berkonsepkan kepada kepercayaan terhadap tubuhan atau alam. Seterusnya, kepercayaan dinamisme. Yang ketiga, mempercayai makhluk halus, di mana masyarakat Melayu sebelum datangnya pengaruh ini mempercayai bahawa makhluk halus tersebut dapat memberikan pertolongan ataupun memberikan kemudaratan dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir, pendidikan hanya tertumpu kepada golongan atas. Baiklah, sekarang saya akan masuk kepada pengaruh sosio-budaya terbahagi kepada dua, iaitu pengaruh India ataupun Hindu dan yang kedua pengaruh Cina. Bagi pengaruh Hindu, dia berkaitan dan pengaruhnya datang dalam 3 aspek, iaitu aspek bahasa, makanan dan adat istiadat. Bagi pengaruh Cina pula, 3 aspek juga, iaitu bahasa, makanan dan kesenian. Baiklah, kita akan masuk dahulu kepada pengaruh Hindu ataupun pengaruh India dari segi bahasa. Bahasa Sanskrit digunakan sebagai bahasa ilmu dan komunikasi di Asia Tenggara dan menjadi bahasa keagamaan. Bahasa Sanskrit menjadi bahasa yang berkaitan dengan pemerintah dan digunakan dalam bahasa Melayu
serta diserap ke dalam bahasa Melayu hingga kini. Sebagai contoh, perkataan dosa, manusia dan derhaka. Untuk makanan pula, pengaruh India dapat dilihat dari segi perbuatan makanan seperti roti canai atau paratha dan puri. Pada asalnya ialah makanan kegemaran kaum India. Namun pada masa kini, roti canai berjaya meletakkan tarafnya bersama dengan masakan Melayu iaitu nasi lemak yang diminati oleh sebilangan besar rakyat Malaysia. Seperti kita tahu, hidangan roti canai ini sesuai dimakan ataupun dihidang pada waktu pagi dan waktu malam. Seterusnya, kita akan pergi kepada adat istiadat dan terbahagi kepada tiga, iaitu adat bersanding, adat melenggang perut dan adat berinai. Serta yang terakhir, adat membelah bulu bayi. Untuk yang pertama, iaitu adat bersanding, pasangan akan bersanding di atas pelamin. Bersandingan merupakan adat Hindu yang mengagungkan Dewa Rama dan Dewi Sita. Oleh sebab inilah, pengantin baharu digelar Raja Sehari. Penggunaan sirih pinang, beras kunyit merupakan pengaruh Hindu dan penggunaan beras kunyit bertujuan memberi semangat kepada pengantin. Dan berikut merupakan contoh grafik ataupun imej yang menunjukkan adat bersanding yang dahulunya merupakan pengaruh Hindu dan diterapkan dalam sosio budaya rakyat Malaysia ataupun masyarakat Melayu. Seterusnya kita pergi pada adat melenggang perut. Adat ini diamalkan dalam kalangan keluarga diraja dan tidak juga dilupakan dan diamalkan dalam kalangan rakyat jelata apabila kandungan ibu genap 7 bulan. Upacara dilakukan untuk bidan bertujuan membuang garuh ataupun kecelakaan yang mungkin menimpa ibu yang bakal bersalin. Adat ini juga bertujuan membetulkan kedudukan bayi dalam perut ibunya. Antara bahan-bahan yang digunakan dalam adat ini ataupun upacara ini ialah beras kunyit dan buah kelapa. Adat ini juga dipanggil kirim perut yang selalu dipopularkan oleh masyarakat Melayu di bahagian utara semenanjung Malaysia dan di sesetengah tempat dikenali sebagai manditian. Pada permulaannya, bidan akan membacakan jampi, mantra dan mengandam wanita hamil tersebut. Tepung tawar dicalik ke mukanya dan beras kunyit ditabur. Adalah dipercayai adat ini mengandungi unsur-unsur budaya Hindu dan berikut merupakan contoh gambarlah upacara ataupun adat melenggang perut dijalankan yang dilakukan oleh Tuk Bidan. Dan yang terakhir kita akan masuk pada adat berinai. Berinai dalam perkahwinan Melayu seakan menjadi kewajipan. Seperti kita tahu, pada masa kini pun masih ada masyarakat Melayu yang melaksanakan ataupun mengadakan adat berinai ini. Dan lebih lagi, pada zaman kini, adat berinai ini lebih mempunyai pelbagai corak dan tidak juga terlepas bagi pengantin lelaki yang turut berinai. Namun begitu, unsur budaya ini dikekalkan namun disesuaikan dengan syariat agama Islam. Itu di mana pengantin lelaki tidak bolehlah melukis ataupun coting inai sepenuhnya di atas tangan. Dan inai-inai yang dilukis pada pengantin perempuan juga hendaklah tidak mengandungi simbol-simbol yang boleh melanggar syariat Islam. Seterusnya, corak lukisan inai di tangan dalam kalangan masyarakat Melayu bermula sejak beberapa tahun sebelum ini. Seperti kita tahu, pengaruh India ini telah menyebabkan masyarakat Melayu juga turut terjebak ataupun melakukan amalan ataupun adat berinai ini. Gaya terbaru ini adalah pengaruh daripada budaya Hindu iaitu di India dan juga Islam di negara-negara Pakistan, Syria, Mesir dan Iran. Dan berikut merupakan imej contohlah adat berinai di mana pengantin perempuan selalunya dilukis inai di atas tangan sebagai adat dalam masyarakat Melayu berdasarkan pengaruh Hindu yang datang ke dalam Malaysia. Baiklah, sekarang kita akan pergi kepada pengaruh Cina dalam sosio budaya.
dan juga terbahagi kepada 3 aspek iaitu bahasa, makanan dan kesenian. Baiklah, kita pergi dahulu kepada aspek bahasa di mana kosakata bahasa Melayu diserap daripada bahasa Cina, kebanyakannya berkaitan aspek ekonomi dan berangan. Berikut bukan contoh-contohlah penyerapan bahasa Cina ke dalam kosakata bahasa Melayu. Sebagai contoh, bagi makanan lebuhan, mi, teh, cincau, taugeh dan tahu. Bagi pakaian ataupun barang dagangan, kekwa iaitu sejenis bunga, gincu, cat dan tahil. Permainan pula seperti congkak dan mahjong, peralatan loceng, cawan, tanglung, beta, sampan dan akhir sekali gelaran atau panggilan iaitu panggilan nyonya, apek, taukeh dan juga panggilan ampau iaitu kad ataupun duit raya yang disimpan. Berikut merupakan imej-imej penggunaan sebagai contoh imej tanglung, tauhu, mahjong dan ampau. Merupakan kita akan pula lihat kepada aspek pengaruh Cina dalam segi makanan iaitu kaum Nyonya bermastautin di Melaka dan Pulau Pinang, dan melalui kaum Nyonya yang bermastautin di Melaka dan Pulau Pinang ini, hal ini turut mempengaruhi sosial budaya makanan di sekitar kawasan tersebut. Dan kaum Nyonya ini kebanyakannya berasal dari kaum Cina Amoy iaitu Xiamen dan Fukian. Masakan Nyonya ini adalah gabungan masakan orang Melayu serta orang Cina, dan hasilnya wujudlah menu-menu masakan Nyonya sebagai contoh ikan bakar dan asam, bubur caca dan nasi kerabu. Hidangan-hidangan ini sudah menjadi sebatilah dalam kaum masyarakat Melayu dan juga kaum Cina melalui asimilasi kaum Cina dan Melayu, terutama sekali kaum Nyonya iaitu di Melaka dan Pulau Pinang. Berikut bukan contoh bubur caca, nasi kerabu dan air asam bersama ikan bakar. Saya pasti rakan-rakan semua tidak asinglah dengan makanan-makanan ini dan setiap orang juga pernah merasa makanan-makanan ini. Baiklah, akhir sekali untuk kesenian dari pengaruh Cina terbahagi kepada 3 iaitu seni kaligrafi, seni bina dan seni tari. Bagi seni kaligrafi bukan sahaja digunakan dalam penulisan tetapi juga digunakan untuk menggambarkan sesuatu. Sebagai contoh, Feng Shui ataupun bukit bukau, menggambarkan ikan, kuda. Biasanya kaligrafi ini dilukis pada kertas yang bermutu, berkualiti yang dipanggil Shuangzi. Dan berikut merupakan seni kaligrafi yang merupakan pengaruh dari Cina. Kita lihat seni kaligrafi Feng Shui, dan tersebut merupakan kita dapat lihat dengan jelas gambar kuda melalui seni kaligrafi. Yang kedua, kita akan lihat kepada seni bina. Seni bina Cina dan Malaysia terdiri daripada 2 jenis iaitu tradisional dan baba nyonya. Sebagai contoh, kuil Cheng Hung Teng yang dibina pada tahun 1646, dan kebanyakan rumah di Melaka dan Pulau Pinang juga dibina mengikut seni bina baba nyonya. Dan berikut merupakan contoh seni bina yang mempunyai pengaruh dari Cina. Berikut merupakan kuil yang disebut yang dinyatakan tadi, dan berikut merupakan contoh sejenis rumah menggunakan seni bina baba nyonya di Melaka. Dan akhir sekali kita akan lihat kepada seni tari terbahagi kepada 2 iaitu tarian singa dan tarian naga. Tarian singa biasanya dipersembahkan semasa perayaan Tahun Baru Cina. Seperti kita tahu, tarian naga dan tarian singa ini jugalah tidak asing bagi masyarakat di Malaysia ini. Dan tarian naga juga biasanya apabila tarian ini dipersembahkan, digunakan untuk menyambut Tahun Baru Cina. Ia dikatakan dapat memberi nasib baik dan keuntungan kepada tahun yang mendatang. Dan berikut merupakan contoh imej tarian singa dan tersebut merupakan tarian naga. Di Malaysia ini kebanyakan apabila adanya sambutan Tahun Baru Cina, tarian-tarian inilah yang sering mewarnai ataupun memeriahkan suasana Tahun Baru Cina di Malaysia.
Sekian sahaja bagi pembentangan bagi sosial budaya ini, dan saya serahkan pembentangan seterusnya kepada saudari Syukri bin Ahmad Huzaini. Baiklah, saya akan membentangkan berkenaan sosioekonomi. Jadi apa itu sosioekonomi? Sosioekonomi dari menurut Kamus Dewan edisi keempat berkaitan unsur-unsur atau faktor-faktor masyarakat dan juga ekonomi. Jadi dalam sosioekonomi ini terdapat 5 pengaruh, iaitu daripada pengaruh Hindu, pengaruh Arab, pengaruh Cina, pengaruh Islam dan juga pengaruh Barat. Jadi kita pergi kepada pengaruh Hindu. Rakyat ataupun masyarakat daripada status bawahan yang terdiri daripada nelayan dan petani terpaksa membayar ufti yang berupa bentuk emas ataupun cukai daripada hasil pekerjaan mereka kepada raja melalui pegawai-pegawai raja yang dilantik khas untuk melaksanakan kutipan cukai daripada rakyat kelas bawahan. Disebabkan terdapatnya susunan hierarki dalam susunan kasta yang pengaruhnya datang daripada India, masyarakat bawahan pada zaman pra-kolonial di tamadun Melayu awal hanya mampu mempunyai pekerjaan yang setara dengan kelas dan status sosialnya. Dari aspek ekonomi, masyarakat pada zaman tersebut tidak mampu menaik taraf kehidupan mereka kepada taraf yang lebih baik kerana susunan hierarki yang mengikut kasta adalah sebagai sebahagian daripada kepercayaan keagamaan. Jadi daripada pengaruh Hindu ini lebih kepada masyarakat perlu mengikut status sosial mereka, seperti rakyat bawahan perlu membayar ufti kepada raja daripada hasil pekerjaan mereka tersebut. Seterusnya ialah pengaruh Arab. Daripada pengaruh Arab, sistem riba diharamkan sama sekali, mewajibkan juga zakat, menubuhkan baitul mal untuk mengagihkan zakat. Iman adalah teras dalam segala urusan, termasuklah jual beli. Muamalat secara Islam diamalkan bagi menghapuskan syubhah dan perkara haram dalam perniagaan. Jadi daripada ini, sistem pengaruh Arab lebih membawa ajaran Islam dalam pengaruhnya, seperti pengharaman riba dan juga mewajibkan zakat. Ini adalah contoh daripada pengaruh-pengaruh Arab. Yang kita lihat gambar pertama merupakan zakat, bayaran zakat, kemudian aktiviti jual beli yang menerapkan ajaran daripada agama Islam. Segala unsur seperti penindasan ataupun riba diharamkan sama sekali. Seterusnya ialah pengaruh daripada China. Kerajaan China mengamalkan dasar perdagangan bebas, iaitu berbentuk pertukaran barangan. Hasil perdagangan utama seperti benang, kain sutera, teh, kapas, tekstil dan barang perhiasan. Pengaruh China memperkenalkan penggunaan mata wang yang sebagai perniagaan, iaitu sistem wang. Sikap masyarakat China memberi implikasi positif dalam pengurusan perniagaan seperti kerajinan, berjimat cermat, bertanggungjawab, keharmonian, kesetiaan, kesopanan, kepatuhan kepada peraturan, disiplin dan juga semangat kerjasama. Dan ini merupakan contoh daripada pengaruh China, iaitu aktiviti perdagangan yang dilaksanakan. Seterusnya ialah pengaruh Islam. Mata wang memudahkan urusan perdagangan dan jual beli. Mata wang diperbuat daripada timah berbentuk bulat dan beratnya seperti 1 kaki 8 tahil. Jadi gambar pertama yang berwarna perak, kita dapat lihat contoh asas mata wang yang diperbuat daripada timah ini. Seterusnya kalau dari negeri Johor, iaitu mata wang timah ataupun katun yang berbentuk bulat ataupun segi enam. Kalau kita lihat kat sini, mata wang ini mempunyai seni ukir tulisan Arab. Bagi kedua-dua, sama ada yang berwarna timah tersebut ataupun yang seperti yang berbentuk bulat segi enam ini. Seterusnya bagi Kedah, iaitu ayam jantan hinggap di atas beberapa cincin, iaitu yang boleh dipatahkan dan digunakan secara berasingan. Maksudnya apabila masyarakat tersebut, apabila seseorang itu ingin menggunakan mata wang, jadi dia akan patahkan di bahagian bawah, kemudian bakinya akan boleh digunakan bagi urusan jual beli yang seterusnya. Bagi Kelantan ialah mata wang emas. Kalau kita lihat di sini, mata wang emas ini mempunyai seni ukir kijang padanya. Dan yang terakhir ialah Johor yang menggunakan mata wang kupang. Bagi aspek percukaian pula, bayaran dikenakan pemerintah terhadap aktiviti ataupun barang tertentu. Percukaian ini sebagai sumber pendapatan kerajaan. Bagi cukai di Melaka, mereka mewajibkan bayar sebelum urusan perniagaan. Amalan riba tidak dibenarkan menurut hukum kanun Melaka. Ceti dibenarkan.
Golongan kaya membayar zakat dan zakat ini disimpan di Baitul Mal, iaitu selenggara harta kerajaan sebagai bantuan. Bagi perdagangan pula, sumber rezeki perdagangan merupakan sumber rezeki yang besar. Aktiviti yang memusatkan proses pengislaman, kedudukan Melaka yang strategik menjadi tumpuan pedagang, Melaka menyediakan kemudahan bagi para pedagang, wujudnya jawatan tertentu bagi mengurus urusan kelautan, pelbagai bahasa digunakan, kejatuhan Melaka dengan kedatangan Portugis dan diteruskan kerajaan Johor. Jadi semasa aktiviti perdagangan, Melaka pada zaman dahulu, Melaka ni terkenal sebagai satu pusat perdagangan antarabangsa kerana kedudukannya strategik di Selat Melaka. Jadi apabila para pedagang yang datang mereka bukan sahaja datang atas urusan perdagangan, malah mereka juga membawakan ajaran daripada agama masing-masing, sebagai contoh ajaran Islam daripada pedagang dari Arab ataupun ajaran Hindu dari pedagang dari India. Jadi daripada ini mereka akan bawakan ajaran, seterusnya menyebarkan kepada masyarakat tempatan di tanah Melayu pada ketika itu. Dan yang terakhir ialah pengaruh daripada Barat. Pada abad ke-19, kemasukan imigrasi India adalah besar daripada pedagang-pedagang sebelumnya. Rasionalnya, kemasukan orang-orang dari India adalah kononnya kerana orang Melayu tidak suka makan gaji. Sebenarnya, kedatangan kaum India ke negara ini adalah berkait secara langsung dengan dasar ekonomi British. Pemilihan kaum India sebagai tenaga buruh utama dalam sektor perladangan kolonial berdasarkan pada beberapa faktor seperti kemerosotan ekonomi masyarakat tempatan India akibat daripada sistem monopoli British. Kemelesetan dan kemelaratan ekonomi ini ditambah lagi dengan bencana-bencana alam yang menyebabkan mereka bersedia untuk keluar dari India bagi memulakan hidup baru di negara ini. Jadi daripada pengaruh Barat menyebabkan mereka telah mengamalkan dasar ekonomi British. Daripada dasar ini, bangsa telah terpisah dan bekerja mengikut bangsa-bangsa mereka. Sebagai contoh, bangsa Melayu akan bekerja di pertanian, bidang pertanian. Kemudian bangsa India di ladang atau estate, manakala Cina di bandar bagi urusan perniagaan di sana. Jadi daripada kesannya mewujudkan jurang antara mereka yang duduk di bandar dan mereka yang duduk di luar bandar. Jadi itu adalah merupakan kesan daripada pengaruh Barat yang dibawa pada hari ini. Dan yang terakhir ialah rumusan. Jadi terdapat pelbagai pengaruh yang wujud dalam kebudayaan masyarakat Melayu. Pengaruh itu datangnya mengikut peredaran zaman dan faktor-faktor semasa yang berlaku di sesuatu persekitaran. Setiap pengaruh yang datang, sama ada dalam bidang agama, politik, ekonomi dan sosial, telah mewujudkan pelbagai bentuk budaya Melayu. Jelas bahawa kebudayaan kebangsaan merupakan isu yang penting dalam mewujudkan negara Malaysia. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.